Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Nazirah Muhammad Izam, nombor matrik 23DIB 19F2059. Jadi hari ini saya akan memulakan perbincangan akhir latihan industri yang telah saya jalankan pada 15 Ogos 2022 sehingga 29 Disember 2022 di Pejabat Perkeso Negeri Johor. Jadi, tanpa berlengah, saya akan mulakan dengan latar belakang organisasi Pejabat Perkeso. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso telah ditubuhkan sebagai sebuah jabatan kerajaan di bawah Kementerian Semua Manusia bagi mentadbir, melaksana dan menguatkuasakan Akta Keselamatan Sosial Pekerja. Konsep tanggungjawab bersama menerusi sumber terkumpul, perkongsian risiko dan pergantian pendapatan. Dan ianya bagi memberi perlindungan keselamatan sosial kepada pekerja dan tanggungannya menerusi skim-skim perlindungan yang diperkenalkan. Seterusnya, pengenalan Perkeso Negeri Johor. Jadi, di sesebuah organisasi pasti ada ketuanya. Begitu juga di Pejabat Perkeso Negeri Johor. Yang pertama adalah alamat syarikat. Ianya bertempat di Pejabat Perkeso Negeri Johor, nombor 26, Jalan Susur 5, Jalan Tun Abdul Razak 80200 Johor Bahru. Jadi, pasti anda tertanya, siapakah pengarah Perkeso Negeri Johor? Pengarah Perkeso Negeri Johor adalah Encik Tang Seng Chuang dan pasti ada timbalannya. Jadi timbalannya adalah Encik Jamaluddin bin Muhammad dan penyelia saya sendiri iaitu Encik Arifin bin Syukur yang memegang jawatan sebagai pegawai akaun kanan di unit kewangan. Seterusnya adalah catat organisasi di unit kewangan di mana tempat saya bekerja iaitu Ketua Unit Kewangan merupakan Encik Arifin bin Syukur yang merupakan pegawai kerja akaun kanan. Diikuti dengan Encik Zulhami bin Hamid merupakan pegawai penyimpan akaun di unit kewangan. Dan terdapat dua kerani kewangan iaitu Puan Farhana dan juga Puan Siti Noriza. Seterusnya, pasti anda nak tahu apakah skim-skim yang terdapat di bawah perlindungan Perkeso. Jadi yang pertama adalah skim bencana pekerjaan. Ini adalah untuk memberi perlindungan kepada pekerja yang mengalami kemalangan atau suatu penyakit khidmat yang berpunca atau terbit daripada pekerjaannya. Seperti kemalangan semasa bekerja, kemalangan semasa dalam perjalanan iaitu pergi ataupun balik daripada bekerja dan kemalangan semasa kecemasan. Jadi kemalangan semasa kecemasan ini bermaksud kemalangan yang berlaku semasa pekerja berada dalam atau berdekatan dengan mana-mana premis bagi membantu atau melindungi orang yang mendapat bencana atau bahaya semasa kecemasan seperti kebakaran yang berlaku. Dan seterusnya adalah penyakit khidmat yang berlaku, contohnya hilang pendengaran disebabkan oleh bekerja. Seterusnya adalah skim keilatan. Jadi skim keilatan ini dia memberi perlindungan kepada seseorang yang mengalami sesuatu keuzuran yang berkekalan sama ada tidak boleh diubati ataupun tidak mungkin sembuh serta tidak berupaya untuk mencari nafkah dengan bekerja. Seterusnya adalah skim bencana pekerja asing. Skim ini adalah untuk pekerja asing yang baru masuk untuk bekerja di Malaysia pada atau selepas 1 Januari 2019 dan perlu berdaftar dengan Jabatan Immigration Malaysia. Yang keempat adalah skim pekerja domestik. Jadi siapa yang layak memohon adalah warga negara Malaysia, bermastautin tetap dan juga bermastautin sementara. Seterusnya, yang kedua terakhir adalah sistem insurans pekerjaan. Jadi apakah maksudnya? Ianya mula dilaksanakan pada Januari 2018 sebagai satu jaringan keselamatan sosial yang bertujuan bagi membantu golongan pekerjaan yang hilang pekerjaan untuk mendapatkan bantuan kewangan dan pekerjaan yang baru. Lebih lagi bila zaman COVID yang lepas, ramai sangat yang diberhentikan kerja. Kan? Jadi ini adalah satu tujuan mengapa Perkeso wujudkan sistem ini. Dan akhir sekali adalah skim keselamatan sosial pekerja sendiri. Jadi apakah maksudnya? Jadi ianya diwujudkan untuk memberi perlindungan kepada individu yang menjalankan pekerjaan sendiri di bawah peruntukan Akta Keselamatan Sosial Pekerja Sendiri 2017. Jadi siapakah yang layak memohon skim keselamatan sosial pekerja sendiri? Jadi saya akan berikan beberapa contoh iaitu pemandu taksi, pemandu Grab, Foodpanda dan sebagainya. Jadi di setiap organisasi pasti ada misi, visi dan motonya. Begitu juga dengan Pejabat Perkeso. Jadi misinya adalah untuk memberi perlindungan keselamatan sosial yang komprehensif demi kesejahteraan sosial semua sepanjang hayat. Seterusnya adalah visi, peneraju keselamatan sosial yang unggul, komprehensif dan dinamik. Motonya adalah Perkeso itu prihatin, prihatin itu Perkeso. Seterusnya adalah laporan teknikal kerja-kerja yang telah saya lakukan. Yang pertama, saya telah menggunakan mesin pencetak untuk print surat, voucher, borang gantian dan juga salinan maklumat pelanggan. Seterusnya adalah menggunakan mesin penembuk kertas. Akhir sekali adalah mesin yang sangat-sangat unik bagi saya. Ini adalah mesin penembuk tarikh. Jadi, kenapa saya kata mesin ini unik? Kerana
Mesin ini kita dapat setting untuk tarikh-tarikh yang baharu. Contohnya hari ini adalah 20 hari bulan, jadi kita boleh settingkan mesin ini kepada tarikh yang berikutnya. Jadi tujuan mesin ini adalah untuk menebus setiap helaian kertas sebagai pembuktian pembayaran telah dilaksanakan pada hari tersebut. Dan juga sistem saga dan sistem sikap yang terdapat di setiap PC di Pejabat Perkesor Negeri Johor. Seterusnya adalah kerja yang saya lakukan. Yang pertama, saya telah pun membuat gantian bayaran, sama ada bayaran yang lebih ataupun kurang bayar kepada pelanggan yang menuntut. Yang kedua adalah saya telah pun menggunakan sistem sikap dan sistem saga dalam melakukan tugasan. Jadi sistem sikap untuk menyimak maklumat pelanggan dan sistem saga untuk membuat pembayaran. Yang ketiga, saya telah menguruskan voucher untuk dikirimkan ke pelanggan selepas proses bayaran berjaya dilaksana, dan ini untuk buktikan kepada pelanggan bahawa Perkesor telah membayar dan telah berjaya membuat pembayaran ke akaun pelanggan. Seterusnya juga, saya telah pun mengemas kini maklumat pelanggan dalam melaksanakan proses bayaran, dan ini menggunakan sistem saga dan sistem sikap. Dan akhir sekali, saya mencetak semua maklumat terkini pelanggan yang baru disahkan. Jadi, pasti anda tertanya-tanya, apakah itu sistem saga dan sistem sikap yang dari tadi saya katakan? Jadi, kita boleh tengok di atas ini, terdapat dua contoh gambaran, iaitu yang pertama sistem saga dan yang kedua sistem sikap yang telah saya gunakan sepanjang latihan industri ini. Jadi, kesimpulan yang dapat saya simpulkan adalah latihan industri ini merupakan satu proses kaedah yang baik di mana dapat membantu para pelajar dari segi kaedah praktikalnya, kerana saya telah pun dapat peroleh sedikit sebanyak daripada aktiviti serta tugas-tugas yang telah saya laksanakan di Pejabat Perkesor Negeri Johor. Latihan industri ini juga bagi saya sangat-sangat patut diteruskan kerana ianya berfungsi memberi manfaat serta faedah kepada para pelajar dari segi pengalaman sebelum menjejakkan kaki ke alam pekerjaan yang sebenar. Akhir sekali dari saya, untuk komen dan cadangan, saya mencadangkan pihak pengurusan Politeknik supaya menambahkan lebih banyak lagi jam kredit untuk menjalankan amali di dalam modul bagi setiap semester. Ini kerana saya dapati bahawa apa yang dipelajari secara amali lebih mudah difahami berbanding teori. Dan saya pasti pensyarah semua ingin tahu bahawa Pejabat Perkesor Negeri Johor telah pun membuka peluang kepada saya untuk meneruskan pekerjaan di situ, dan saya amat bersyukur kerana saya diberikan peluang yang sebegitu besar ini kepada saya. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.